Labu sememangnya cukup sinonim dengan negeri Perak Darul Rizwan termasuk di Parlimen P069 Parit, di mana dahulunya orang kampung menggunakan labu untuk menyimpan air minuman dan dibawa ke bendang sebagai bekalan. Kini ia menjadi mercu tanda bagi Parlimen P069 Parit, khususnya di Bandar Sri Iskandar. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton Khabar Malaysia. Kali ini di Parlimen P069 Parit. Cekipung suara gendang sedang dipalu, tersentak hati bingung mata bertentang berpadisan. Cekipung suara gendang bertalu-talu, pura-pura bingung hati di dalam bagai tiga. Sebut sahaja Bandar Sri Iskandar yang terletak di Parlimen Parit, Perak Darul Rizwan. Pastinya orang ramai mengenalinya sebagai kawasan tumpuan mendalami ilmu. Ini kerana pelbagai institusi pengajian tinggi dibina di parlimen ini. Disebabkan itu, Bandar Sri Iskandar terus berkembang pesat lantaran kehadiran ribuan penuntut IPT mewarnai lagi pembangunan kawasan tersebut. Parlimen P069 Parit merupakan kawasan parlimen yang terletak bersebelahan dengan beberapa parlimen lain, antaranya Parlimen Berwas, Parlimen Kampar dan Parlimen Pasir Salak. Mengikut kedudukan, Parlimen Parit adalah salah satu kawasan di bawah daerah Perak Tengah. Terdapat dua kawasan Dewan Undangan Negeri di sini, iaitu Don Belanja dan Don Bota. Rata-rata penduduk yang menetap di parlimen ini pula terdiri daripada golongan Melayu, diikuti kaum lain termasuk orang asli, menjadikan jumlah keseluruhan seramai lebih 80,000 penduduk. Umum sedia maklum, pembangunan pesat di Parlimen Parit tidak mungkin mampu direalisasikan tanpa kepimpinan yang unggul. Namun, bagi ahli parlimennya, Yang Berhormat Tuan Muhammad Nizar Zakaria, beliau tidak hanya mahu menyaksikan pembangunan secara fizikal, malah turut mahu mempromosikan Parlimen Parit sebagai destinasi terbaik dalam mempelajari ilmu. Sekalipun baru sepenggal, namun kewibawaannya sebagai peneraju parlimen dilihat cukup disenangi rakyat, berikutan sifatnya yang rendah diri, mudah mesra, lagi komited. Malam pukul 12 sampai pukul 5 pagi. Tak semua orang yang mampu buat benda ini. Tapi oleh kerana niat kita adalah untuk menjaga benda pagi dan kita nak aman kita juga dalam keadaan itu. Maktab Rendah Sains Mara MRSM sememangnya dikenali sebagai institusi pendidikan yang melahirkan pelajar cemerlang dalam bidang akademik dan kokurikulum. Bertempat di Don Belanja dan berkeluasan 21 hektar, MRSM baru yang dilengkapi pelbagai kemudahan ini menelan perbelanjaan sebanyak 80 juta ringgit. Ketika kunjungan Khabar Malaysia, pembinaannya sudah disiapkan 100%. Suasananya yang tenang, diiringi keindahan rekaan bangunan, pastinya melonjakkan lagi keinginan pelajar untuk menempa kejayaan di sini. Proses pembinaannya adalah pada tahun 2009 dan alhamdulillah Maktab Rendah Sains Mara di Parit ini telah pun siap sepenuhnya dan kita jangkakan pada tahun ini juga insya-Allah ianya akan dibuka. Dan kita perjuangkan ini lama sebenarnya, selama 7 tahun dan alhamdulillah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun meluluskan proses pembinaan Maktab Rendah Sains Mara ini yang berkedudukan di Parit seluas 50 ekar. Matlamatnya adalah semata-mata untuk kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, khususnya di Parlimen Parit ini, supaya mereka juga akan dapat menjulang kecemerlangan, kejayaan di dalam peperiksaan bermula daripada UPSR, PMR dan akhirnya mereka masuk ke Maktab Rendah Sains Mara ini. Bagi pencinta alam flora dan fauna, pasti tidak mahu melepaskan peluang untuk mengunjungi Pusat Konservasi Hidupan Liar Tuntung yang terletak di Don Bota. Terdapat 400 ekor tuntung dipelihara di sini dan pusat ini merupakan yang kedua terbesar di negara selepas Pusat Konservasi Hidupan Liar Tuntung Kuala Berang di Terengganu. Dibina sejak tahun 1968, pusat ini menjadi lokasi simpanan telur tuntung
sebelum dieram dan dilepaskan ke Sungai Perak. Semestinya, YB Tuan Nizar dibantu Adun Bota, Datuk Nasruddin Hashim akan sentiasa memfokuskan dalam membangunkan lagi pusat ini agar dapat meneruskan usaha memelihara spesies terancam ini. Pusat konservasi hidupan liar ni yang di sini adalah untuk tuntung. Matlamat ia dibina ialah untuk pertamanya untuk menghalang daripada pupusnya tuntung-tuntung di Sungai Perak ini. Kerana pada tahun 50-an dan 60-an tuntung bertelur dan menetas ni begitu banyak di Sungai Perak. Sekurang-kurangnya kalau daripada Parit sampai ke Kampung Gajah tu hampir 10 pusat penetasan tuntung secara semula jadi. Selepas itu akibat daripada mungkin kerana pencemaran atau sebagainya, maka tuntung ni semakin berkurangan dan semakin pupus. Oleh itu tindakan Jabatan Hidupan Liar untuk memastikan supaya tuntung ini tidak pupus ialah dibina pusat penetasan ini dan pemeliharaan anak-anak tuntung ini. Sebagai pemimpin, sudah menjadi tanggungjawab untuk terus membela rakyat yang amat memerlukan. Bagi bekas anggota tentera ini yang aktif dalam sukan tinju suatu ketika dahulu, kini terpaksa mengharungi sisa hidupnya dengan penyakit Parkinson. Berusia 58 tahun, Ayub Osman yang ditemani isterinya turut menerima suntikan kewangan Jabatan Kebajikan Masyarakat atas usaha ahli parlimen ini. Bagi YB Tuan Nizar, Encik Ayub ini cukup istimewa baginya kerana pernah melakar kejayaan dalam kejohanan tinju peringkat kebangsaan 3 dekad lalu. Kepayahan rakyat di Parlimen Parit untuk mendapatkan khidmat perubatan di hospital yang berdekatan sudah lama mendapat perhatian YB Tuan Nizar. Ini kerana penduduk terpaksa ke Hospital Manjung dan Teluk Intan untuk mendapat rawatan penyakit kritikal. Lokasi kedua-dua hospital yang jauh dari Parlimen Parit menyebabkan beliau terus berusaha sehingga berjaya mendapat lokasi baru di atas tanah berkeluasan 25 hektar di Dun Bota. Bagaimanapun, projek pembinaannya masih belum boleh bermula bagi memberi ruang untuk menyiapkan bangunan baru Pejabat Kesihatan Daerah Perak Tengah. Pejabat yang baru ini diyakini mampu meningkatkan lagi mutu perkhidmatan dengan kemudahan yang lebih luas dan lengkap. Sekarang kita sedang berada di Seri Iskandar, di tapak pembinaan Pejabat Kesihatan Daerah Perak Tengah yang baru, yang telah pun diluluskan di dalam rancangan Malaysia yang ke-9. Projek pembinaan Pejabat Kesihatan Daerah Perak Tengah ini telah pun bermula pada Jun 2010 dan dijangka siap insya-Allah akan menepati masa iaitu Jun 2012. Projek ini sedang rancak dilaksanakan. Untuk makluman bahawa pejabat kesihatan ini terbina oleh kerana pejabat kesihatan yang sedia ada bagi urusan kesihatan dan sebagainya khususnya di daerah Perak Tengah menumpang ataupun menyewa di majlis daerah dan ianya tidak bersesuaian dengan anjakan pada masa kini. Dan alhamdulillah permohonan ini telah pun diluluskan oleh kerajaan dengan jumlah kos proses pembinaan iaitu 9.6 juta dengan keluasan tanah iaitu 10 ekar bersamaan dengan 2074 meter persegi. Dan bangunan ini akan insya-Allah akan menjadi mercu tanda salah satu daripada pejabat kesihatan khususnya di Seri Iskandar. Dan harapan saya kepada pihak kerajaan agar dapat meluluskan segera pembinaan hospital Seri Iskandar ini bagi memudahkan rakyat ataupun masyarakat khususnya di daerah Perak Tengah ini. Proses pembangunan khususnya projek-projek di Parlimen Parit sentiasa diberikan perhatian oleh pihak kerajaan dan syukur saya kepada Allah SWT, terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri
yang memberikan banyak peruntukan di dalam rancangan Malaysia yang ke-9, termasuklah pejabat kesihatan ini, begitu juga dengan projek-projek yang lain yang begitu banyak sebenarnya. Pakcik bertugas di Johor Bahru, Lambak 3 Estate, kemudian Mengkibir Estate. Di tahun 56 atau nak masuk tahun 57, Bukit Kepung dibakar oleh Kemini. Masa itu pakcik jadi bodyguard manager di estate Lambak 3. Siang hari pakcik pergi ke tempat balai yang itu dah habis hang, tinggal lagi lapik. Pakcik menangis. Nengokkan satu balai hancur habis. Itulah yang pakcik berkhidmat selama daripada tahun 56 sampailah tahun 61. Baru-baru ini ada satu gelintir manusia umat Islam, Mat Andrea, dia kata penjuang kemerdekaan, tetapi membara di hati sinobari pakcik. Sejangat juang pakcik sampailah masuk ke liang lahat. Padahal Mat Andrea, dia yang membakar Bukit Kepung, bukan berjuang kemerdekaan. Ini cerita pakcik yang sebenar. Pakcik berkhidmat dalam polis. Itu cerita yang sebenar. Ini bukan dongeng, bukan drama dalam TV. Ini cerita kerana Allah. Pegang prinsip ini, kita berpegang kepada yang benar. Jangan kita berpegang kepada yang salah. Kita sesat selama-lamanya, negeri kita tergadah. Saya mengucapkan kepada pegawai-pegawai polis, ketua-ketua polis negara, beribu-ribuan terima kasih daripada saya telah ingatkan kami polis sementara adalah polis sementara ini di dalam masa darurat saja. Sekalipun sudah bersara berdekad lamanya dari menyertai pasukan polis, khususnya anggota Home Guard yang berkhidmat ketika darurat, kesungguhan dan jasa mereka masih diingati sehingga ke hari ini. Sempena sambutan Hari Polis, sebuah majlis mesra dan penyampaian cek kepada pesara polis dianjurkan bagi memperingati mereka yang sanggup berkorban mempertahankan tanah air. Cek bernilai RM3,000 telah disampaikan kerajaan kepada seramai hampir 440 pesara polis dari daerah Perak Tengah sebagai sagu hati. Jambatan Cempaka Sari yang merentasi Sungai Perak dahulunya merupakan jambatan kayu yang menghubungkan Pekan Parit dengan Tanjung Belanja. Namun kini ia dibina semula menjadi sebuah jambatan konkrit yang cukup selesa digunakan penduduk di sini. Dengan itu berakhir sudah episod Khabar Malaysia yang pertama di Parlimen P069 Parit. Jangan lupa saksikan episod kedua di minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Dengan itu sekian dari saya. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.